Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. Okey, apa khabar semua anak-anak murid semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sihat Zaza. Ceria-ceria semua walaupun kita PDPR, sikit lagi nak habis. InsyaAllah kita teruskan kita punya aktiviti co-curriculum hari ni. Kita jalankan secara e-co-curriculum untuk kita punya uniform lah. Unit beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia, BSMM. Okey. Jadi semua masih bersemangat hari ni? Semangat. Zaza. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk kita meneruskan kita punya agenda kita, perjumpaan kita pada petang ini, insyaAllah kita akan teruskan dengan apa dulu? Nyanyian. Lagu Negaraku Okey, saya nak tunjuk video dia Okey. Okey, nampak Bismillah. Okey, ini lagu Negaraku sama-sama. Okey, terima kasih semua atas nyanyian lagu Negaraku. Seterusnya kita akan teruskan dengan nyanyian lagu uniform kita, Bulan Sabit Merah Malaysia Bulan Sabit Merah di Malaysia yang berjasa untuk negara, tidak kira kaum dan agama, waktu aman atau bahaya. Di mana jua adanya sengsara, di sana ada kita. Di darat dan laut kita bersedia, walau diancam bahaya. Bulan Sabit Merah gerakan sedunia, membantu semua yang menderita, akan sukarela berkhidmat dengan tabah dan bersemangat. Okey, Alhamdulillah selesai nyanyian 2 buah lagu, iaitu Negaraku, lagu negara kita lah, dan lagu Bulan Sabit Merah, lagu persatuan kita pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi Ustazah nak jemputlah seorang untuk bacaan doa. Kita punya ketua Bulan Sabit Merah lah. Dah tingkatan 3 kan, dah besar dah. Okey. Jadi Ustazah jemputlah Sakifah selaku ketua uniform Bulan Sabit Merah kita hari ni Okey, untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amin. Okay, terima kasih kepada cikgu kita dan untuk kehadiran uniform kita, untuk kehadiran koko kita untuk petang ni tak payah tanda dalam Google Form sebab saudara dah buat sebagai setting Google Meet attendance ni. So nama-nama tu saudara akan print out nantilah untuk kehadiran kita petang ni. Jadi saudara akan teruskan kita punya pengajaran hari ni. Saudara akan tunjukkan satu video. Minta awak tengok video ni dan kita nilai sama-sama apa yang kita akan belajar hari ni Okey, tengok betul-betul apa yang kita akan teruskan pembelajaran hari ni. Mimi ke yang buat ni? Kemas balutannya. Ya, saya selalu main balu luka, Ma. Hebatlah kau, Mimi. Semua pun kau boleh rawat. Hai, macam ni baru dapat faedah. Dapat belajar cara merawat sakit luka dan tahu nak gunakan benda dalam peti pertolongan cemas tu. Tu, ya. Sakit. Sarah. Kenapa, Ros? Ros tadi tertangkap dekat pintu. Petiknya. Mimi, bagi plaster. Plaster sudah habis. Ya, Kak. Allah. Mana tak sempat? Bawah katil. Bagus. Korang dah tahu kegunaan peti itu. Sebab itulah, Kak. Korang nak sendiri punya. Bagi Lina. Yalah. Okey. Alhamdulillah kita tengok video tu kan. Okey. Jadi saudara nak pilihlah siapa yang akan bertuah untuk bagi tahu apa yang kita dapat daripada video tadi tu apa yang kita dapat dan apa yang kita akan belajar hari ni. Okey, saudara pilih seorang Okey. Ain Zahira. Okey, remove Ain Zahira. Okey, kita tengok Ain Zahira jawab apa. Senang aja. Daripada video Pipin tu, kita dapat belajar yang kita kena ada pengetahuan asas untuk untuk kecederaan yang biasa berlaku supaya nanti macam senang nak rawat. Okey, alhamdulillah betul Okey, jadi berdasarkan video tu apa yang Aizah rasa kita akan belajar hari ni? Cara balutan. Cara balutan. Okey, lagi-lagi saya nak pilih seorang lagi Terima kasih Aizah, seorang lagi. Untuk kita tahulah apa yang kita akan pelajari hari ni Okey. Adia Kimi ada tak? Adia Kimi. Adia Kimi bagi tahu. Apa yang kita akan belajar ini? Okey, kita belajar apa ini Adia Kimi? Agak-agak. Tadi Ain Zahira kata balutan. Awak cakap apa? Balutan juga salah. Balutan. Okey, seorang lagi. Tak dapat jawapan lagi. Kita akan baca apa ini? Apa yang upa-upa yang suka sangat tu? Nak main tu. Seorang lagi saya pilih. Terima kasih Adia Kimi. Okey, seorang lagi. Okey.
Amalina. Kegunaan peti pertolongan cemas. Kita tengok Amalina cakap apa pula. Okey, kita akan belajar tentang apa ini? Sekali lagi. Kegunaan peti pertolongan cemas. Ya, betul. Tepat sekali Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ain Zahira, Adi Hakimi dan Amalina. Hari ini kita akan belajar tentang peti pertolongan cemas. Apa yang ada dalam peti pertolongan cemas tu dan apa kegunaan dia. Kita sebagai ahli BBSM ni kena tahulah apa benda yang ada dalam tu kan. Bukan sekadar kita ni ahli saja, tapi kita kenalah tahu kan apa dia punya function. Okey, kita tengok slide yang saya dah buat. Okey. Okey, alatan peti pertolongan cemas. Okey, first aid kit. Okey, apa yang ada dalam peti pertolongan cemas ni? Apa yang kita kena belajar tentang alatan dalam peti pertolongan cemas ni Okey, kita nampak simple tapi kita nak menggunakan setiap hari Dengar betul-betul. Kita aplikasikan sebagai kita ahli Bulan Sabit Merah Malaysia Okey. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan Ustazah Nur Hafizah binti Mahamud selaku guru penasihat unit beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Terengganu. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok apa itu peti pertolongan cemas tu. Apa adalah first aid kit tu? Okey, apa yang kita faham tentang first aid kit adalah dengar betul-betul nanti kita akan main quiz berkenaan dengan peti pertolongan cemas ni. Okey, so Ustazah nak uji awak punya ni lah mental, physical, IQ Okey, peti pertolongan cemas ni adalah tempat simpanan alat-alat ataupun perkasan yang digunakan ketika berlaku kecemasan. Okey, ketika berlaku macam kita belajar minggu lepas tu kan. Ketika kita berlaku kecemasan, lemas ke, tercekik ke, luka ke kan. Okey, jadi sebarang kecemasan tu kita tak tahu macam mana bentuk dia. Okey, luka tu tengok tu. Okey, inilah peti pertolongan cemas ni. Dia ada macam-macam bentuk lah, macam-macam saiz. Okey, dan apa yang akan ada dalam tu kita akan belajar sama-sama nanti. Okey, kat mana boleh dapatkan peti pertolongan cemas ni? Kita boleh dapatkan peti pertolongan cemas ni di kebanyakan tempat seperti pejabat, kilang, makmal silap typo tu ataupun rumah kediaman. Setiap rumah kena adalah peti pertolongan cemas ni. Okey. Saya baca dulu nanti saya coba baca pula. Okey. Ni adalah peti kita. Peti ni ada peti ajaib. Dia ada macam-macam. Dia complete dah macam-macam kan. Kita boleh guna untuk sebarang kecemasan. Okey, dia datang dengan pelbagai saiz untuk keperluan yang berbeza. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok fungsi dan alatan dalam peti pertolongan cemas ni. Okey, awak tengok betul-betul nanti awak kena jawab kuis Okey, ni apa ni? Semua je jawab seorang. Okey. Saya pilihlah siapa yang nak jawab Amir Muzaki, apa ni? Yang mana putih tu? Ada tak Amir Muzaki? Ada lah. Apa tu awak nampak tu dalam peti pertolongan cemas tu? Siapa? Kapas, bukan kapas tu. Kalau kapas lain Yang ni adalah dia kesat Dia kesat. Dia untuk ni adalah kain kasa. Kain kasa ni kita nak menutup luka. Contohnya luka tu berdarah kan. Jadi kita nak tutup luka tu dengan kain kasar ni lah. Kita nak stop bleeding tu. Okay, nanti saya tunjuk cara diguna macam mana. Ni kain kasar bukan kapas Kalau kapas yang lembut yang macam bulu-bulu tu Okay, next. Yang ni semua tahulah, ni semua orang tahu. Hansa Plus ataupun Top Plus ke apa kan dia punya jenama. Ni adalah plaster lah ataupun pita luka untuk membalut luka-luka kecil. Macam tadi budak tu luka kan, dia luka kecil so kita balut macam tu je dengan pita luka ni ataupun plaster. Okay, next. Nombor 3. Okay, ni gunting macam biasa. Semua tahu gunting adalah peti keselamatan ni. First aid. Dia untuk menggunting kain kasa. Ingat gunting kain kasa tak? Sebab kain kasa dia tak boleh nak soyok gitu. Dia kena gunting. Dia kena menggunakan gunting. Pita pelekat ataupun pembalut. Pembalut yang elastik tu. Okay. Tengok yang seterusnya. Nombor 4. Ni apa ni semua? Kain ando. Kain ando ni kita tengok kalau dia kecederaan patah tulang ataupun patah sendi, sendi terseljur dan sebagainya, kita boleh gunakan kain ando
Kain anduh nama dia anduhan. Dia untuk membalut luka atau menetapkan bahagian yang tercedera. Nak bagi nak bagi tak nak bergerak lah, nak menetapkan bahagian cedera tu Okey, nanti kita akan belajar kalau kita dah bersemuka nanti cara nak balut anduhan pula. Ni kita tengok fungsi dan alatan dulu Okey. Seterusnya yang ni apa ni? Pita pelekat untuk membalut balutan. Contohnya macam tadi tu kita lekat dengan kain kasar kan, kita nak nak stop bleeding untuk darah ataupun luka tu. Jadi kita gunakan pita pelekat pita pelekat. Ingat nama dia Okey, seterusnya kita ada apa ni dalam ni? Penyepit. Penyepit biasalah. Untuk kita gunakan kain kapas, kita nak keluarkan serpihan kaca ke daripada luka tu ke. Kita tak boleh guna tangan kita ingat. Kita sebagai ahli Persatuan Belah Sabit Merah ni kita kena bersih. Tangan kita kena bersih dulu, kena sanitizer dulu sebelum bantu mangsa tu kan. Lepas tu kena guna sarung tangan untuk kita gunakan alat-alatan dalam first aid kit tu untuk kita membantu mangsa. Sebab apa? Sebab kita nak nak mengelakkan kuman. Nak mengelakkan kuman daripada kita kena. Kita kena selamatkan diri kita dulu. Baru kita tolong mangsa Okey, seterusnya simple je ni kapas. Ni baru kapas Zakir. Kapas yang bulat-bulat macam ni, kapas steril kita panggil. Untuk kita punya kapas tu, kapas lah kita baca, kita panggil lah orang biasa ni untuk kita punya tema-tema dalam BSMM ni, ahli BSMM ni, Belah Sabit Merah kita tahu ni adalah kapas steril untuk membersihkan luka dan menyapu obat. Contohnya kita nak letak yellow lotion ke kan dekat luka tu. Faham semua Ustazah nak terangkan macam tu saja untuk awak fahamkan secara ringkas sahaja. Okey, nombor 8. Ni apa ni? Ni baru sarung tangan. Ustazah kata tadi kan. Sarung tangan kita pakai, sarung tangan ni kita pakai buang. Pakai sekali lepas tu buang. Untuk mengelakkan diri daripada jangkitan kuman lah. Mesti tadi tu Ustazah kata. Kalau kita nak tolong orang, kita kena pastikan tangan kita bersih dan terhalang daripada kuman. Kita nak musim sekarang ni lah. Musim COVID-19 ni lagi lah kita kena jaga betul-betul. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni putih kapas, semua orang tahu macam biasa untuk sapuan obat ataupun krim. Kita tak boleh gunakan tangan kita kita gunakan putih kapas ni lah untuk sapuan obat pada tempat luka tu. Untuk mengelakkan jangkitan kuman. Okey, ni apa ni? Semua tahu kan? Dettol. Ni adalah larutan antiseptik. Okey, kalau saya terang ni, kalau boleh buat catatan sikit sebab nanti kita akan buat quiz. Ni soalan-soalan yang akan keluar quiz ni. Okay, larutan antiseptik ni untuk membasuh kuman membasuh kuman dah. Membasuh luka ataupun kita nak membunuh kuman tu pada luka tersebut lah. Okey, seterusnya. Ni adalah acryflavin lotion ataupun yellow lotion ataupun lotion kuning. Dia kita panggil dia larutan flavin. Sama juga function dia untuk obat luka ataupun mencegah jangkitan bakteria. Sama juga macam larutan antiseptik ni. Cuma dia adalah lebih kepada luka lah. Kita nak bersihkan kawasan luka dulu sebelum kita letak obat yellow lotion ni untuk mencegah jangkitan bakteria. Okey. Yang ni simple saja. Panadol. Yang ni apa ni? Okay, kain pembalut. Kain pembalut elastik. Dia beza tau. Kain kasar, kain anduh, plaster, kain kasar dengan soal lagi tu. Dia lain dengan kain pembalut elastik ni sebab kain pembalut elastik ni dia macam kenyal. Dia boleh kita tarik macam tu untuk kita membalut anggota yang terseliuh Contohnya sebelum letak kain anduh tu kita ampuh dulu kawasan luka tu dengan kain pembalut ni. Kain pembalut elastik Okey. Seterusnya ni Panadol. Panadol ni semua tahulah. Kalau kat rumah wajiblah semua ada Panadol kan. Nak orang yang ada migraine, sakit perut ke, seguguk ke kan. Panadol dia boleh tahan sakit lah, demam ke. Musim-musim sekarang kena ada Panadol lah, standby kat rumah. Okay. Panadol, ubat tahan sakit ataupun demam. Okay, ingat nanti saya akan tanya. Okay, seterusnya krim antiseptik. Sama juga macam tadi tu. Yang tadi tu antiseptik larutan ni krim. Ni kalau macam untuk luka-luka simple lah. Membunuh kuman dan bakteria yang masih ada. Okay, sekarang ni kita tengok video ni sekejap Cara guna first aid. Ayah, kakak luka. Ayah, kakak luka. Kakak luka? Luka apa? Kakak luka kelakahan. Bukan kelakahan, kekalahan.
kita orang lawan Saidina, kalau kalah akan dapat stiker kosong. Ini kalau ada stiker ni, itu tandanya saya menang. Kalau dia menang dapat stiker ni pula, saya dapat stiker merah. Itulah dia. Okay. Alright. Ni banyak first aid kita tengok betul-betul Kekalahan. First aid dia guna. Kita kasih kat sini. Supaya memudah apa sakit tangan kan. Ni cara Kita nak guna. ikat tangan sini, ikat ke leher kan. Itu kita gunakan bandage. Andai kata contohlah, tangan saya luka. Okay. Ada luka stroke hand. Cut, macam ni. Luka sikit je. Kalau level luka sikit stroke hand macam ni, kita tak perlukan benda pelik-pelik, just ambil kita punya plaster ni je. Toplas ke apa yang brand ni ikutlah. Sebab tujuan dia kita just nak bagi tak ada infeksi berlaku dan dia tak kacau kerja kita. Sebab kalau setakat luka kecil macam ni, soalnya tergaris macam tu je, kita still boleh sambung buat kerja tak ada apa-apa pun. Cuma ni kita nak ada infeksi ke apalah. Bawah dia ni akan ada 2 botol cup macam ni, saya rasa semua orang. Okay, sekarang, sorry. Okay, sekarang kita tengok video ni kejap. Saya nak buka kat sini. Ni contoh balutan luka yang... Bila dah tutup sini, kita kena hold, pegang. Sekejap, okay. Dengan atas ni kan, ada dekat dengan kita sendi ni, luka dah besar. Jadi kita boleh gunakan benda ni untuk support. Contohnya, apa masalah sekarang ni? Tangan kita bergerak-gerak kan? Kejap terjatuh bawah, kita cuba nak letak, tak tahan, kita pun tak tahu. Sebab bila posisi bawah, luka ni terkoyak makin besar. Jadi kita nak pastikan tangan kita maintain macam ni. Kita kena ada bandage untuk support. Tapi maksudnya, benda apa nak pastikan tangan kita tak jatuh bawah? Maybe kita boleh ambil pen kita ni ke apa, support kat bawah ni. Okay, support sini, dia melekat, dia straight macam tu. Ataupun dia bagi ni. Ini contoh, ini set yang ada kayu sini. Ini kalau luka besar sangat lah Okay, contoh tak boleh luka kayu ni. Letak bawah ni. Sekarang macam mana nak bagi dia kayu ni melekat je kat sini, support supaya saya punya tangan ni tak jatuh bawah kan? Boleh gunakan bandage ni. Sama ada ikat ataupun kita balut lah, ikut kreativiti je. Sebab saya tak nak terlalu teknikal sangat, kita kena hafal tu, hafal ni, tak payah. Ini sebab kita nak rawatan first aid kita je. Kita buat lah, kita boleh koyak. Benda ni kita boleh koyakkan, sebab saya tak nak, sebab nanti saya nak buat spare part saya. Ini saya tak nak rujuk sangat panduan dekat internet ni. Sebab secara logik ni kadang-kadang kita tak hafal dan mungkin masa tu kita tak ada akses internet. Jadi kita just faham dia punya logik setiap barang ni, jadilah. Contohlah saya buat macam ni kan. Saya mungkin boleh balutkan benda ni. Contoh. Balutkan. Jangan terlalu ketat sangat tapi just sedap sahaja. Jangan sampai darah tak boleh lalu. Contoh. Sebab luka kita besar dalam tu kan. Contohlah. Sekarang tangan saya kalau biar pun dia kan straight je. Dia tak ada jatuh bawah macam tangan ni jatuh macam ni kan. Ini tak, dia straight je. Sekarang ni macam nak ikat. Ada orang boleh dia buat sampai boleh ikat. Ada yang macam leceh dah nak ikat macam mana kan. Dia akan bagi pin. Dekat bandage ni bungkusan dia ada pin. Okey. Dah pin. Luka tu dah ditutup dengan kita punya kain yang kecil, gauze nama dia. Dan kita ada kain yang besar, bandage, kita dah balut luka. Dan kita support sini. Ini kalau luka, kalau tangan patah ke apa lebih kurang je. Okey, itu saja. Jadi untuk balutan bandage, kalaulah luka tu besar kan. So kita kena kita kena lapik dengan kayu dan kita balut bandage tu Okey, dengar semua Okey, seterusnya kita akan bilang untuk kita punya ni, kita jawab quiz Okey. Jadi saya bagi link quizzes dekat chatbox cuba boleh tekan tak? Cuba tekan. Okey, saya boleh tekan video tu, link tu. Untuk kita main quiz sikit lah. Ada persoalan sahaja. Okey. Alifah, boleh tekan tak link tu? Boleh Ustazah. Boleh Okey, so saya start sekali lagi. Okey. Dah 3 orang dah dalam ni, 3 orang baru. Okey, kita akan start quiz kita. Sekejap Oh, 3 orang baru. Tak lagi. Mula.
Puisi. Saya kena bagi mula link tu. Sebabnya tak ramai lagi masuk. Sekejap Okey, library. Semua orang kena tekan kuis tu Seperti tulangan cemas ni. Okey, start live quiz. Okey, saya dah bagi link mula. Link ni saya dah bagi link ni. Okey. Yang 798457 tu Jadi kalau semua dah masuk, baru beritahu. Siapa yang dah masuk? Okey, Sakifah dah masuk ke? Seorang baru. 2, 3, 4. Sakifah, Wan Syazwani, Aizaira, Adi. Okey, Alifah, bagus. Lagi. Alia Nabila. Fizana, Amalina, Syawal. Okey, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Kita ada berapa orang hari ni ramai kita ada ini. Siapa lagi yang tak masuk lagi? Ada 2. Amin Muzakir masuk lagi, Amin Muzakir. Danish, Syawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, Farhan. Syahmi. 5 Syahmi masuk tak? Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi tak masuk ke? Okey. Kalau semua dah bersedia, kita akan start kita punya kuis hari ni. InsyaAllah tanpa melengahkan masa Okey, start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alia Nabila kat atas tu. Senang je soalan dia Saya kat atas tu, Sakifah atas. Bagi semua dapat 10 per 10. Senang saja. Atira Roslan pun boleh tahan. 8. Zara dah siap tu. Sakifah siap. Okey, sikit lagi.
Sekejap lagi ada yang tak chat lagi tu. Antara Zana dengan Farhan dengan Alina Bila. Sikit lagi. Okey, semua dah siap kan? Ada lagi Farhan dengan Wani belum? Syazwani. Asya Wani. Syamli belum siap lagi Syamli eh? Okey, sikit lagi Syazwani. Farhan sikit lagi. Alhamdulillah. Sikit lagi. Syamli sikit lagi kan Syamli kan? Okey, jadi kalau dah siap, Alhamdulillah. Kita tekan N N game. Syamli sikit lagi kan? Tunggu Syamli sekejap Syawal ni tak ada internet kot bawah ni. Kalau dah siap, saya akan tekan N Alhamdulillah. Dah siap Okey. Kita tengok apa soalan yang kita tak jawab Okey, N. Okey, tengok siapa yang menang. Ain Zahira yang pertama, kedua Sakifah, ketiga Atira Baslah. Tahniah Okey, Alhamdulillah. Yang lain pun boleh tahan makan 10, 100, 190. Sebab soalan yang senang saja. Okey. Tiga orang ni, kita tengok result dia kejap. Kita tengok soalan dia, overview kejap. Soalan apa yang macam salah banyak tu. Okey, yang ramai yang betul ni. Okey, yang ni tengok Syazwani salah ni Boleh Antara yang berikut yang manakah terkandung dalam peti pertolongan cemas? Yang mana terkandung? Minyak gamak tak ada gamak Yang ada minyak ni lah. Yellow lotion tu ataupun larutan antiseptik dengan larutan flavin tu Okey, so minyak gamak tu ada dalam bekas kita je. Tak ada dalam peti pertolongan cemas. Okey. Seterusnya soalan Alina Bila salah ni. Okey, berikut adalah bukan masuk peti pertolongan cemas kecuali maksudnya semua salah kecuali kena pilih yang betul lah maksudnya. Tak adalah susah nak buat soalan keliru macam tu kan. Tempat simpan alat-alat surat bukan Okey, Adi Hakimi. Ciri-ciri seorang penyelamat adalah terlatih dan waras. Ya betul tak? Tapi yang paling tepat adalah yang melindungi diri sendiri ya dulu. Okey, macam minggu lepas kita dah belajar tentang apa yang kita perlu buat dulu. Kita perlu latih ataupun lindungi diri sendiri dulu sebelum kita tolong orang. Okey, Farhan salah kat mana ni? Sama juga macam tadi. Yang ni fungsi item. Fungsi apa Untuk sapuan obat. So tak tengok lah di persoalan dia tu. Tak apa Yang penting itu bukanlah jawapan dia. Okey, ni fungsi tak nampak gambar. Okey. Fungsi larutan antiseptik Dettol yang terdapat dalam peti kecemasan adalah untuk apa? Mencuci luka pada kawasan suka. Bukan Dia untuk membunuh kuman kot jawapan dia. Tengok review question. Okey, yang ni berikut yang cemas. Bukan. Larutan antiseptik. Fungsi item ni. Inilah saya kata tadi. Fungsi item ni adalah ni apa ni? Ni adalah apa ni? Amalina. Apa item ni? Membalut anggota yang terkeliru. Membalut anggota terselip kan. Ni adalah nama dia apa? Pembalut adalah bandage. Bandage ya.
dia bentuk dia ataupun dia punya sifat dia elastik kita boleh balut anggota yang terselia tu. Okey, yang masalah ni kan. Yang ni fungsi item ni sama juga tadi tadi. Okey, dah tu saja ciri-ciri seorang penyelamat ni lah, mengamati prinsip keselamatan diri dulu bukan terlatih dan waras. Dia kena mengamati prinsip keselamatan diri dia terlebih dahulu, baru dia boleh menyelamatkan orang lain. Sama juga macam bomber ke doktor ke kan, dia kena prinsip selamatkan diri dia dulu. Okey, tu saja untuk kuis. Okey, saya tengok slide balik ni saja. Untuk kuis hari ni, kuis settle dah, alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua yang bagi kerjasama. Saya nak minta seorang untuk kita bagi kesimpulan hari ni seorang lelaki sama perempuan, saya pilih dari sini. Okey. Seorang harap-harap ini lelaki dapat. Tapi semua ni lelaki ni, ni Syahmi, saya tambah sama sikit. Syahmi, Adi Hakimi, Amir Muzakir, lagi Mustaqim. Okay. Farhan. Okay, saya putar seorang je. Lelaki dan seorang perempuan. Okey, Adi Hakimi. Okey, awak bagi tahu sikit hari ni apa yang kesimpulan lah aktiviti kurikulum kita hari ni. Kesimpulan. Adi Hakimi. Ya saya. Baca apa kesimpulan awak bila dapat hari ni. Kita baca tentang peti hari ni kan. Peti pertolongan cemas. Kesimpulan yang saya dapat hari ni, kita perlu menjadi kita perlu mementingkan keselamatan diri sendiri sebelum mengutamakan orang lain. Ya. Lepas tu alatan-alatan dalam tu awak faham tak? Cerita sikit apa yang awak faham daripada alatan dalam peti tu. Keselamatan. Alatannya contohnya macam gunting, buat sapuan. Ya. Kita ada awak pernah guna tak peti ni? Peti ni pernah guna tak? Pernah guna tak peti? Apa salah? Awak pernah guna tak peti keselamatan ni? Peti pertolongan cemas ni pernah guna tak? Pernah tak? So awak kena tahulah dia punya cara-cara nak guna kan. Okey Adi Terima kasih Ustazah. Okey sama-sama. Terima kasih Adi. Okey next kita nak pilih seorang perempuan daripada Roda Impian ni untuk bagi kesimpulan apa yang kita akan belajar, kita telah belajar hari ni. Okey. Siapa perempuan? Wan Nur Syazwani. Okey, Wan Nur Syazwani Okey. Okey, Wan Nur Syazwani. Okey, bagi kesimpulan sikit lah sebelum kita tutup majlis hari ni. Majlis koko kita. Kesimpulannya saya dapat mengetahui peralatan peti kecemasan dan fungsi-fungsinya dan dan tahu cara guna kan? Okey, bagus Wan Syazwani, bagus. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, jadi untuk kesimpulan hari ni kita belajar kan tentang peti pertolongan cemas ni dan kalau boleh kita dapatkan biar dalam satu rumah ada satu peti keselamatan ni, peti pertolongan cemas ni. Boleh beli lah dekat farmasi ke kat Shopee ke kan. Kalau ada apa-apa pertolongan cemas ataupun kelemalangan dalam rumah, kita sebagai ahli Bulan Sabit Merah Malaysia ni kita kena bertanggungjawab lah dan kita aplikasikan ilmu yang kita ada ini Okey, dan kita kena ingatkanlah keluarga kita untuk jaga keselamatan, kesihatan anak musim sekarang ni kan. Okey, jadi untuk kita tutup majlis kita hari ni, saya jemputlah Ain Zahira. Okey, untuk kita baca doa penutup baca doa lepas pelajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin. Terima kasih semua atas kerjasama semua. Tidak selesai recording.